Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama dalam channel ini. Saudara-saudara, sudah pasti sebelum ini kita sudah mendengar berkaitan dengan payung besar kenyataan daripada Tun Mahathir. Adakah payung besar ini antara gerakan yang boleh tumbangkan kerajaan yang ada hari ini? Adakah payung besar ini semata-mata platform Mahathir untuk menumbangkan Anwar Ibrahim kerana nak kumpul sokongan Melayu, mungkin daripada wakil rakyat Melayu daripada kerajaan? Mungkin Mahathir harap ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, pemimpin-pemimpin Melayu daripada pihak kerajaan hari ini akan menyokong beliau. Okey, sebelum kita teruskan kepada isu paling panas kita, di sini saya kongsikan kepada anda berita baik. Ini adalah produk transfer factor, produk saintis daripada For Life Research. Saudara-saudara, di sini juga saya ada menyediakan display beberapa produk, yaitu T4 Life, kita juga ada Rio Vida, kita juga ada Energy Ghostic. Ini adalah antara produk For Life yang memang sudah ramai yang mengamalkan pengambilan produk ini. Apa fungsi utama transfer factor? Fungsi utama transfer factor adalah mendidik imun kita untuk menjadi bijaksana. Bila imun kita bijaksana, bila imun kita sudah dididik oleh transfer factor menjadi bijaksana, bolehlah imun kita melawan pelbagai jenis penyakit. Saudara-saudara, Anda boleh lihat beberapa produk di sini. Energy Ghostic, antara produk yang baik untuk kecergasan physical dan mental. Begitu juga untuk T4 Life, antara fungsinya adalah untuk pencernaan. Manakala untuk Rio Vida pula, kita adalah antara produk juga yang mempunyai transfer factor di dalam Rio Vida ini. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya Anda ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan produk transfer factor ini, jangan malu, jangan segan. Boleh tanya, boleh PM ataupun hubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik, saudara-saudara, kita teruskan kepada isu kita sebentar tadi. Adakah ini satu lagi bukti penolakan terhadap Mahathir? 10 NGO bergabung saingi payung besar Mahathir. Ramai yang dah mula bercakap bahawa Tun Mahathir ni dah tak relevan. Ramai yang mula merasakan Mahathir ini sudah lagi tidak relevan, tidak lagi sesuai di dalam kancah politik di Malaysia pada hari ini. Suasana politik di Malaysia pada hari ini yang semakin moden dan semakin panas, mendapat sokongan parti-parti dalam kerajaan Madani. Sejumlah 10 NGO bergabung di bawah Gerakan Kesejahteraan Umat Malaysia, yaitu GKUM, dalam usaha menolak payung besar pimpinan Dr. Mahathir. Pengerusi GKUM Amidi berkata mereka menolak gerakan yang dinamakan sebagai Sekretariat Orang Melayu kerana ia bertitik tolak daripada politik kebangsaan yang sempit. Atas kesedaran itu, katanya, perpaduan rakyat adalah teras yang tidak boleh diketepikan, dirosakkan maupun dipermainkan. Kami dengan ini menggerakkan hasrat kesejahteraan yang dinamakan GKUM dan menyeru semua, sama ada pemimpin atau masyarakat, agar berikhtiar mewujudkan kepribadian, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan tadbir urus yang sejahtera, katanya pada sidang media. Pada 4 Jun, Dr. Mahathir mengumumkan penubuhan jawatan kuasa Sekretariat Orang Melayu bagi menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar. Tuan-tuan dan puan, apa pandangan anda dengan inisiatif daripada bekas Perdana Menteri 2 kali Malaysia ini, iaitu Tun Dr. Mahathir? Saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi bukti penolakan terhadap Tun Mahathir. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya respect Tun Mahathir. Saya cukup respect Tun Mahathir. Tapi saya agak bersetuju dengan cadangan-cadangan agar Tun Mahathir rehat saja di rumah, jangan lagi nak aktif dalam politik. Umur sudah 100 tahun, rasanya sudah tiba masanya untuk Mahathir rehat. Jadi kita boleh juga kata
sudah tak ada harapan bagi Mahathir untuk melawan Anwar. Jadi tonton apa pula komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Mungkin kita pernah mendengar kenyataan-kenyataan balu kepada bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin, yaitu Naimah, yang kita dapat lihat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Confirmlah pasal berkaitan dengan penyitaan harta, berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap keluarga arwah Tun Daim Zainuddin. Jadi pada akhirnya Naimah Abdul Khalid dalam satu kenyataan desak IPCC buka kes kerana polis gagal siasat Anwar. Saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk transfer factor. Produk ini sangat-sangat bagus, recommended seluruh dunia. Produk saintis, produk daripada For Life Research. Jadi kelebihan utama produk transfer factor ini adalah untuk meningkatkan, mendidik imun badan kita sehingga menjadi bijaksana, sehingga menjadi mempunyai kekuatan, sehingga 437% imun badan kita mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Lebih-lebih lagi pada zaman moden kini yang kita tahu banyak jenis penyakit yang baru. Tapi penyakit yang biasa kita dengar, gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, melibatkan perut, dan macam-macam penyakit. Nah, dengan kekuatan imun badan kita, dengan pengambilan transfer factor ini, mampu meningkatkan kekuatan imun badan kita dan bolehlah melawan pelbagai jenis penyakit. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan kepada isu kita yang paling panas hari ini, balu kepada bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, menggesa Suruhanjaya bebas, tata kelakuan polis, menyiasat pihak polis atas dakwaan gagal bertindak terhadap aduannya ke atas PM. Menurut Naimah Abdul Khalid, dia telah membuat laporan polis tahun lalu terhadap Anwar kerana didakwa menyalahgunakan kuasa dengan mengarahkan SPRM menyiasat Daim, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, serta anak-anak Mahathir. Tindakan itu dibuat susulan laporan Bloomberg bertarikh 26 September 2024 mendedahkan dakwaan campur tangan politik dalam operasi SPRM. Artikel tersebut memetik sumber yang mendakwa Anwar mengarahkan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, supaya tidak menyiasat Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak berhubung pembelian saham dalam syarikat high-tech Padu. Jadi saya tidak mau cakap banyaklah tentang isu ini. Tetapi adakah ini boleh membuat ataupun ini permulaannya kejatuhan kepada Anwar Ibrahim sekiranya perkara ini menjadi lebih serius. Sebab mana-mana Perdana Menteri sekiranya dapat dibuktikan terlibat dengan salah laku, terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, kita boleh tengoklah apa yang terjadi kepada beberapa bekas Perdana Menteri kita sebelum ini. Jadi saudara-saudara, kalaulah ini akan menjadikan satu permulaannya kejatuhan Anwar, ini pasti satu berita duka cita untuk penyokong Anwar. Jadi macam mana nak berhadapan pada PR16? Sekiranya dengan hal ini saja pun Anwar boleh kalah. Jadi itulah kita nantikan saja apa sebenarnya yang berlaku. Kepada penyokong-penyokong Anwar, sudah pasti mereka tahu apa yang Anwar lakukan. Sudah pasti mereka bersedia dengan apa keputusan daripada Perdana Menteri selepas ini. Dan kita dapat lihat Naimah, kita dapat lihat beliau ingin mencabar kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?